Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada peminat setia nasional. Untuk video kali ini saya akan berkongsikan tip dan juga ilmu pengetahuan apabila kita mendapatkan burung hutan yang telah kita tapau, dan juga cara mempercepatkan burung yang kita tapau tu supaya berbunyi dan juga galak disangka dalam masa sebulan, seperti yang saya buat sebelum ni. InsyaAllah saya akan kongsikan semuanya dalam video ini. Okey, jangan lupa untuk support channel saya, like dan juga subscribe. Seperti biasalah, anda support, saya berkongsi. Itu saja. Okey, teruskan menonton ya sahabat semua. Dalam video ni saya akan kongsikan tip-tip yang menarik, bagaimana kita dapat tambah pengalaman dan juga ilmu dari segi hobi memikat burung bebuk. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada peminat setia Nas Channel. Okey, untuk video kali ni saya nak berbagi tip lah dan juga ilmu dan juga pengetahuan yang saya ada selama saya memikat So, untuk tip kali ni saya akan sharekan kepada sahabat semua berkenaan dengan burung yang kita baru tapau dan apa yang perlu kita buat sebelum kita masuk ke dalam sangkar. Kecuali kalau kita nak masuk ke dalam ladung bercampur dengan burung-burung lain, bagi saya tak ada masalah lah. Ni sekarang ni kebanyakannya burung yang kita tak pasti sama ada burung tu pandai makan sendiri tak, ataupun dia merajuk. Sama ada kita tapau burung tu yang ada keluarga kan, ada anak ataupun ada dia punya betina. Jadi kita ambil jantan dia, biasanya merajuk lah 2-3 hari tak nak makan Jadi kalau mana-mana sahabat yang tak tahu tu, biasanya dia akan terus masuk ke dalam sangkar dan dia akan tengok lah 2-3 hari dia tak nak makan. Kita pun tak perasan benda ni yang berlaku tapi last kali akhirnya keras lah, dia akan mati dalam sangkar Okey, untuk tip yang pertama ni, burung yang kita baru tapau Okey, ni contoh burung yang kita baru tapau lah. Kita baru tapau dan kita akan ambil. Okey, kalau ada ladung besar kalau ada ladung besar yang banyak burung, tak ada masalah anda boleh terus masuk dalam ladung lah. Pastikan kaki ditanda mana burung yang target yang kita nak bela tu kan. Okey, tapi yang mana tak ada ladung, dia ada sangkar, macam saya ada sangkar, yang ladung tak ada. Jadi yang pertama sekali kita akan mandikan dulu lah. Macam biasa kita akan mandikan dulu supaya kita dapat buang hama dekat bulu ni, dan juga mengelakkan dia liar lah. Sebab dia kat laman kita pun tak tahu apa yang dia ada kat laman. Segala hama-hama ni kita kena bersihkan dulu. Okey, kita mandi dulu. Okey, kita bersambung balik. Okey, apabila selesai burung yang kita baru tapau tu kita mandikan. So, bila dia dah mandi, kita akan suapkan makan sebab kadang-kadang ada burung yang tak pandai makan sendiri dia tak pandai makan sendiri. Jadi kita kena suapkan lah untuk dia makan, iaitu kambu. Suap tak perlu banyak sekadar merasa je, sekadar dia nak merasa kambu. Okey, untuk yang kita baru tapau tadi kita dah siap mandi. So kita akan suapkan makan lah. Kita ambil kambu dalam 2-3 biji jangan banyak 2-3 biji saja kita akan masukkan. Okey, bagi dia makan okey. Jadi bila kita suap kambu, dia dah rasa kambu buka kan, terbalikkan macam tu, masukkan saja sikit. Okey, tengok ada okey, biar dia makan. So bila burung kali pertama dia makan, dia rasa kambu, dia rasa sedap. Biasanya kalau kita masuk dalam sangkar, dia terus makan sendiri lah. Tapi ada juga burung yang merajuk sampai 3 hari tak nak makan. So ini adalah proses untuk hari pertama yang kita tapau. Kita ambil dia, mandi, suap makan, dan kita masukkan dalam sangkar. So dalam masa sehari tu kita kena pantau lah. Kita akan tengok sama ada burung ni pandai makan sendiri ataupun dia masih tak nak makan Jadi macam saya biasanya akan tunggu selama 3 hari lah, saya akan suapkan. Kalau kita tengok makan dengan air tak luak itu yang membuatkan kita risau lah. So katalah sahabat semua untuk burung yang kita bawa tapau ni, kita biasanya buat dalam 2 hari je lah. Jangan tunggu sampai 3 hari Biasanya kalau 2 hari tu dia dah start tak nak makan, caranya adalah mandikan selama 3 hari. Dan hari yang ketiga tu kita dah start suap kacang hijau lah, dalam 10 biji hingga ke 12 biji
bagi dia kenyang. Dan kemudian kita akan buat cara yang tadi tu. Kita akan tutupkan sangkar, kita akan masukkan dan kita akan kuarantin kuarantin di satu tempat supaya dia pandai makan sendiri. Jadi bagi burung yang stres ni, yang kita baru dapat, kadang-kadang ada keluarga yang dia tak nak makan, yang dia merajuk, dah sanggup mati sahabat semua. Jadi untuk pengetahuan semua, kalau kita sayangkan burung yang kita tapau tu, yang burung yang kita target, kita buat cara macam ni lah. Jadi insyaAllah lah, kalau kata nak selamatkan burung apa yang terjadi setelah 3 hari, kalau burung tu kita tak suap kacang hijau, kemungkinan besar burung tu akan jadi berak kapur, berak kapur dan juga sakit. Dan kemudian dia akan jadi kembang bulu dan juga mati lah. Daun sirih Cina pun jangan lupa, kalau boleh kita suapkan sekali dalam 2 helai ataupun 3 helai. Boleh juga kita suapkan. Bawang putih kita biar dulu. So proses ni kita nak bagi dia makan saja. Jadi kalau dia tak nak makan, itu yang membuatkan kita risau. Okey sahabat semua, jangan ke mana-mana Untuk tips selanjutnya saya akan sharekan lepas ni. Okey, untuk tip yang seterusnya, selepas kita suap makan dan kadang-kadang burung tak nak makan jadi kita akan gunakan tisu kering dan kita akan masukkan ke dalam sangkar. Okey, masukkan ke dalam sangkar. Kemudian kita akan taburkan kambu di dalamnya. Taburkan sikit lah supaya dia boleh nampak. Okey, taburkan sikit. Kemudian kita akan masukkan burung ke dalam supaya dia boleh belajar makan sendiri. Dia boleh belajar makan sendiri. Macam mana pun kita kena mandikan burung. Untuk yang burung yang kita baru dapat, kita mesti kena mandikan. Okey. Dan untuk makanan dalam sangkar pun kena top up juga. Okey. Biasanya burung dia akan turun ke bawah Dan tak semestinya dia akan duduk atas hanggar lah. Kadang-kadang dia akan turun ke bawah, dia akan belajar makan. Tapi macam mana pun kita kena pantau jugalah burung. Takut dia tak nak makan dia jenis tak nak makan ni payah sikit. Jadi kena tengok jugalah benda ni. Air jangan lupa lah air. Jadi untuk bekas yang kecil bekas yang kecil saya gunakan untuk makan. Dan untuk bekas yang besar saya akan gunakan untuk air air minum. Okey, dah boleh gantung dah dah boleh gantung. Dan kalau boleh letak jangan jauh lah. Letak jangan jauh daripada kita kita boleh nampak lah sama ada dia boleh makan ke tak boleh makan. Sebelum ke tempat kuarantin tu, kita kena letak depan kita dulu. Okey, baiklah sahabat semua. Seperti yang kita tengok ruang ni adalah ruang untuk kita kuarantin burung lah. Untuk kita naikkan tu, nak bagi cepat galak nak bagi cepat bunyi dan kita nak tahu suara tu macam mana. Biasanya saya akan letak di satu sudut di mana tak ramai orang yang lalu kat sini. Macam saya ada satu bilik ujung jadi bilik ni lah jadi tempat untuk saya kuarantinkan burung yang mana saya nak naikkan. Dan nak bagi cepat galak, kita buat cara macam ni lah. Jangan lupa kita gunakan air vitamin iaitu SK Champion. Dan air ni juga menjadi sumber vitamin lah kepada burung supaya cepat galak. Okey, sebelum tu kita kena mandikan dulu. Okey, kita dah mandikan dia, bagi basah. Sangkar dah siap cuci, semua dah siap dah. So kita letak kat sini lah. So ni adalah proses yang saya buat supaya burung yang kita baru tapau tu cepat naik cepat galak. Okey. Okey sahabat. Dekat sini saya ada satu beg yang saya tak gunakan. So beg ni untuk kita letak barang-barang lah, macam kita beli dekat pasaraya Dia jenis kain So beg ni saya akan potong. Kita akan belah kita akan belah. So kita akan buka jadi macam ni. Okey. So ni akan jadi penutup sangkar Penutup sangkar untuk mengelakkan burung jadi takut
Okey, untuk burung yang kita baru tapau ni biasanya dia memang takut lagi. Jadi dia susah nak bunyi Jadi kain ni lah kita gunakan sebagai penutup. Okey, jom kita tengok cara untuk kita pasang Okey, pastikan pintu tu kita letak bahagian depan lah. Kita letak bahagian depan. Jadi untuk kita top up makanan ataupun air mudah lah. Okey, kita letak bahagian depan. Okey. Begini kita akan tutup keliling saja. Tapi bukan tutup penuh Kita tak tutup penuh. Hanya tepi saja dengan belakang. Okey, untuk yang penyangkut yang satu ni kita akan masukkan. Kita akan masukkan di bahagian atas ni. Kita masukkan di bahagian atas. Dan juga sangkut di bahagian satu lagi kita akan masukkan juga. So dia ada dua penyangkut lah. Dan kita akan klipkan pin kita akan klipkan pin. Okey. Satu dah siap. So dia akan sangkut kat sini lah. Elok je dia sangkut. Dan kita tegangkan sikit. Tegangkan sikit, kita tarik. Dan satu lagi kita akan masukkan di sini juga. So kain yang atas ni memang dah ada. Jadi kita hanya tutup belakang dengan tepi. Okey sahabat semua dah siap Okey, dah siap. So kita boleh nampak kat sini lah. Kita akan buka hanya bahagian depan saja. Okey, depan saja. Okey, pintu jangan tutup supaya mudah kita nak masuk makanan dengan air. Okey, jom kita gantung. Okey sahabat semua, seperti yang kita lihat dekat sini saya gunakan penutup kain penutup kain beg yang kita tak gunakan. Jadi kita hanya buka bahagian depan saja. Kita buka bahagian depan. So bahagian tepi belakang kita akan tutup lah. Jadi dia tak nampak kita dan juga kawasan sekeliling Yang nampak cuma depan bahagian luar. Jadi ini membuatkan dia rasa selesa dan juga rasa selamat. Dan kemungkinan dia akan galak lah dalam masa yang singkat Jadi bila kita dah gantung kita dah gantung, dia akan jadi macam ni lah. Okey, biasanya untuk bekas air dengan bekas makan kita dah buat besar supaya dia boleh tahan dalam 2 minggu 2 minggu lebih lah dia boleh tahan. So kalau kata macam ni kita boleh buka masuk untuk kita ambil. Dan biar saja, jangan kacau. Selagi makanan dengan air ada tak perlu tambah lah. Jadi kita boleh nampak daripada set tepi ni kita boleh nampak. Kita boleh tahulah makanan ada ke tak ada. Okey, kain tu saya potong ngam-ngam ikut sangka. Jadi dia tak ada terkurang ataupun terlebih Memang dia tak nampak lah kita kalau bahagian belakang Biasalah kadang-kadang budak-budak pun bising nampak dia pun jadi takut. Okey, daripada sudut ni kita boleh nampak lah. Jadi di pandangan depan dia boleh nampak luar sahabat-sahabat. Ni daripada pandangan tepi saya ambil. Dia boleh nampak pandangan luar. So untuk kiri dan juga kanan belakang memang dia tak nampak lah. Jadi burung ni kurang liar sikit. Okey, insyaAllah. Okey sahabat semua, semoga apa yang saya sampaikan dalam video saya kali ini bermanfaat kepada anda semua dan boleh dijadikan contohlah untuk kita follow sebagaimana kita nak naikkan burung baru dan juga cara kita nak buat bagaimana kita dapatkan burung yang kita baru tapau dan menjadi jinak dan mengelakkan daripada mati sajalah. Sebab kita pun tahu hobi ni hobi suka-suka, hobi santai.
Dan kita tak nak lah sesuatu yang akan terjadi kepada burung yang kita tapau, ada kalanya mati dan juga sakit Okey, semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa untuk support channel saya. Okey, duduk di rumah seperti yang disarankan oleh kerajaan. Duduk di rumah dan jangan keluar ya sahabat semua. Kita mestilah jaga hobi kita sebaiknya. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo tunjuk. Sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Pandai.